Baiklah, salam sejahtera Puan. Saya Putra Hafiz Zulfadli bin Mulyani dan saya akan membentangkan mengenai semakan topik bagi assignment tugasan sendiri. Baiklah, perkara pertama yang saya akan sentuh adalah teknik dan strategi bacaan. Baiklah, berdasarkan soalan, saya boleh kaitkan dengan jawapan ini dengan penggunaan faktor-faktor kebolehbacaan. Kebolehbacaan adalah kajian tentang kesesuaian pembaca dan teks dikenali sebagai kebolehbacaan yang dapat memastikan pelajar mempunyai akses kepada bahan bacaan dalam mana-mana mata pelajaran walaupun mereka ditawarkan pada tahap kesukaran yang sesuai. Baiklah, ada 5 faktor kebolehbacaan yang saya pilih yang boleh diaplikasikan dalam memperbaiki dan mempengaruhi pembaca dalam membaca yang lebih baik dan tertarik, iaitu dalam tulisan, ilustrasi dan warna, perbendaharaan kata, ayat dan susunan teks. Baiklah, faktor pertama iaitu tulisan. Okey, tulisan teks haruslah diperlihatkan dengan jelas dan mudah dengan penggunaan saiz, huruf, baris, ketebalan cetakan dan kertas serta bilangan muka surat yang bersesuaian untuk dibaca. Jika tulisan itu terlampau kecil ataupun huruf mempunyai tempuk kecil, maka ia akan menyukarkan lagi pelajar untuk memfokus kerana kesukaran dalam membaca. Baiklah, faktor kedua adalah ilustrasi dan warna. Penggunaan ilustrasi dan warna dapat meningkatkan lagi perhatian pelajar dalam membaca teks yang diingini, seperti menggunakan gambar tambahan sebagai rujukan ataupun panduan ke mana isi teks ingin tuju. Selain daripada itu, kita boleh menggunakan dalam teks, contohnya ada isi-isi penting. Jadi kita menukarkan teks itu berwarna lain, contohnya warna merah daripada warna teks yang sepatutnya, supaya ia dapat membawakan fokus yang tepat dan menarik perhatian pelajar untuk mengetahui bahawa isi-isi penting dapat diketahui dengan awal. Baiklah, faktor seterusnya adalah faktor perbendaharaan kata. Okey, pengumpulan istilah yang biasa digunakan oleh seseorang dalam suatu bahasa dianggap sebagai pembendaharaan kata. So, instrumen asas dan praktikal untuk berkomunikasi dan pemerolehan pengetahuan pembendaharaan kata biasanya berkembang dan bertambah baik dengan usia. So, teknik yang sesuai yang dapat menyenangkan pelajar adalah dalam faktor ini adalah melalui penumpuan kepada pembelajaran kosakata kepada pelajar ataupun mengurangkan penggunaan perbendaharaan kata kerana ia kadang-kadang boleh menyulitkan pelajar dengan penggunaan kata-kata yang susah. So, seterusnya adalah dalam faktor ayat. Okey, faktor ayat yang mempunyai struktur bahasa yang kompleks menjadikan cabaran untuk mereka untuk memahami kandungan di dalam petikan. Jadi demikiannya guru seharusnya berhati-hati dalam menyusun ayat yang akan dipersembahkan kepada pelajar sebagai alat bacaan supaya mereka dapat memahami, kerana ini dapat menyukarkan lagi proses pembelajaran kepada pelajar yang sepatutnya kerana kita terpaksa mengulangi pembelajaran. Baiklah, yang terakhir faktor susunan teks. Okey, elemen ini digunakan untuk mempermudahkan pemahaman teks. Namun, susunan teks yang bercelarut ataupun terlampau susah ataupun terlampau mempunyai pelbagai ayat-ayat ataupun frasa-frasa yang menyukarkan, dapat menyukarkan pelajar. Jadi guru dapat menggunakan idea ini untuk menarik perhatian murid sebenarnya dengan penyatuan teks. Contohnya memberikan petikan bersertakan artikel, gambar raja ataupun sesuatu iklan yang dapat mengait rapatkan isi petikan ataupun teks. Jadi guru seharusnya dapat menggunakan ini sebagai peluang dalam menarik pelajar dengan penggunaan pencampuran yang bersesuaian tanpa menggunakan pencampuran yang terlampau sukar dan terlampau susah untuk mereka. So, itu adalah teknik dan strategi bacaan.
Oke, seterusnya bagi soalan kedua adalah cadangan aktiviti. So, cadangan aktiviti saya memberikan dalam bentuk RPH. So, tema yang saya ini contohnya tema yang saya berikan adalah tema 3 dalam tetanan 4, memetik bintang. So, objektif pembelajaran adalah dalam mengenal pasti maklumat asas dalam teks yang berkaitan dengan tema kerjaya, merangkumi maklumat utama dalam teks dan pelajar dapat memahami dan menarik minat pelajar minat pelajar maksud yang ingin disampaikan oleh teks. So, seterusnya baiklah, pada pengenalannya, mula-mula guru akan memperkenalkan tema, lalu guru akan mengarahkan pelajar membaca teks yang dimaksudkan dengan sekali mengimbas dan mengenal mereka kepada tajuk teks tersebut. Ini menggunakan teks 3/4, buku teks 3/4. So, langkah pertama dalam 15 menit adalah aktiviti pembacaan. Pelajar diarah untuk membaca semua tajuk-tajuk subtopik dan menyatakan persamaan kepada guru. So, guru menekankan kepada pelajar untuk mencari maklumat asas seperti apa yang cuba disampaikan dalam teks tersebut dan mencari maksud tersurat dan tersirat. So, isi-isi yang dijumpa hendaklah ditulis di dalam buku latihan masing-masing. So, bagi langkah kedua, guru dan pelajar akan melakukan pembacaan terhadap teks-teks berkenaan dan akan membincangkan hubungan teks terhadap situasi sebenar. So, guru akan memandu perbincangan dan menyimak pemahaman pelajar tentang teks dan guru mengetengahkan soalan-soalan kepada pelajar. Contoh soalan, ya, apa yang cuba disampaikan dalam teks ini dan apa maksud tersirat dan tersurat yang boleh diperolehi. Jadi tema tajuk pembelajaran memfokuskan pelbagai kerja yang tersedia untuk pilihan mereka dan apakah yang perlu mereka lalui untuk mencapai cita-cita tersebut. So, bagi langkah ketiga adalah bagi aktiviti pemahaman, guru akan memperkenalkan bahan pembelajaran sendiri yang dilakukan sendiri, yang disediakan sendiri, menggunakan LCD untuk mereka lihat di dalam kelas kepada pelajar-pelajar. So, bahan pembelajaran guru ini pembelajaran ini mempunyai isi yang berbeza tetapi mempunyai maksud yang sama dengan pembelajaran yang sebelum ini, namun dipertingkatkan dengan penggunaan faktor-faktor kebolehbacaan. So, jadi guru memperlihatkan situasi-situasi yang akan dihadap ketika di dalam proses pemilihan kerjaya dan bahan guru yang terpapar di persembahan slide memenuhi faktor-faktor kebolehbacaan yang sesuai seperti saiz huruf, jenis font, ayat yang mudah, isi penting dalam teks diubah dengan warna lain dan dibantu dengan video tambahan bagi rujukan kepada pelajar untuk lebih memahami pembelajaran. Okey, seterusnya bagi penutup, guru mengakhiri pengajaran dengan mengingatkan pelajar mengenai kepentingan kerjaya yang sesuai bagi setiap pelajar, iaitu guru merumuskan pelajaran dan memberikan tugas ringkas untuk pelajar melakukan kerja mereka di rumah. Dan penilaian guru akan memberikan kerja rumah untuk dihantar pada kelas yang seterusnya, iaitu mereka harus melakukan karangan ringkas, iaitu dalam 150 patah perkataan yang bertajuk cita-cita saya berdasarkan pembelajaran yang mereka belajar hari ini. Jadi itu saja itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih, Puan.